Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Hai guys, what up gang? Lama sangat tak upload video, pergi mana? Ponting ke? Mana Ikmal ni pergi? Kena culik ke? Gang, bukan macam nak cakap, dia bukan malas sebenarnya. Bukan kena culik, bukan kena rogol, tapi cerita sedih lah sebenarnya. Sebulan aku stop buat video. Yang sebenar-benarnya nak tahu kisah lah, nak kisah mula-mulanya. Sebab ni kamera aku ni, ni bukan kamera aku, ni kamera office. Tapi kamera aku yang aku buat record story poker sebenarnya aku dah jual. Kenapa jual? Biasalah kita ni hidup bujang. Bulan-bulan puasa ni nak makan ayam golek. Selalu kalau bulan tak puasa kita makan nasi bujang, bulan puasa nak makan ayam golek. Nak makan ayam golek, kenalah jual kamera. So selama sebulan aku tak ada kamera, aku macam resah-resah lah. Tak tahu macam mana nak upload video YouTube. Tapi Alhamdulillah, aku dapat pinjam kamera office. Dapatlah aku guna nak rekod malam ni. Dan insyaAllah, korang doakan aku supaya aku dapat beli kamera sendiri nanti. Tapi dah ada kamera office ni, apa kata kalau aku berhenti kerja, lepas tu aku lari je. Bagus juga. Before that gang, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Bagi yang baru gang, tolong subscribe gang. Tolong naikkan view aku balik. Tolong komen dekat bawah apa-apa gang. Tolong aku naikkan balik channel aku. Pengah, lama tak borak. Semput. Tapi aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab korang sanggup tunggu video aku. Sanggup tanya, Ikmal mana? Abang Ikmal mana? Sesat tak jumpa jalan balik ke? Ada, Abang Ikmal ada dek. Jangan risau, Abang Ikmal sihat. Sempena bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, aku nak minta maaf dengan korang dengan menyediakan 2 kisah seram. So, tanpa buang masa, di malam yang berkat ini, marilah kita berkatkan lagi dengan lampu merah kita. Kita mulakan. Gila. Lama lagi tak rasa suasana macam ni. Selalu kalau malam-malam Aidilfitri, pasang bunga api, pasang pelita, pasang lampu merah. Dah macam rumah dekat Chowkit. So, pada malam bulan Ramadan yang mula ini, aku nak share dengan korang. Nak share dengan korang 2 buah cerita pada bulan Ramadan. Cerita ni berlaku pada bulan puasa geng. Siapa cakap bulan puasa tak ada hantu? Bulan puasa ada hantu geng. So, cerita seram kita yang pertama pada malam ini bertajuk Puaka Terawih. Apa yang seram sangat tentang terawih ni? Terawih ni kan tempat beribadat. Tak ada hantu nak kacau time solat. Aku nak cerita dekat korang. Cerita ni diceritakan oleh salah seorang tim puaka kita. Dia nak share cerita ni dekat IG. Dan yang paling menarik, cerita ni baru je berlaku pada tahun ni. Nama budak ni Man. Man ni umur dia 23 tahun. Duduk dekat mana? Man ni duduk dekat Segamat, Johor. Hari tu hari Sabtu. Macam biasa lah, lepas siap berbuka, makan-makan semua, dah mandi, dah pakai wangi-wangi, terus bersiap-siap nak pergi terawih. So dia naik satu motor kapcai buruk, dia start enjin. Dia bawa bom 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 dan dia terus menuju ke sebuah surau yang berada di hujung kampung Segamat. Pukul 8 suku, dia sampai di sebuah surau yang usang lah, surau lama. Dan surau ni terletak berjauhan dengan rumah-rumah sekeliling. Maksudnya, ni surau, sebelah ni macam tanah lapang lah. Ada hutan-hutan sikit-sikit. Rumah jauh-jauh geng. Surau kampung ni diperbuat daripada kayu. Tak ada aircon. Memang panas. Kenapa Man nak pergi? Sebab imam dia laju. Sebab moreh dia sedap. Kita kalau terawih, kalau orang muda, kita tak cari imam yang lama-lama. Kita cari imam mana yang paling laju. Terawih moreh mana yang paling sedap. Kalau boleh, imam tu kena ada six pack. Baru rukuk, sujud laju. Tak baik macam tu geng. Jangan amalkan. Tapi Man ni, dia pergi ke surau hujung kampung tu. Memang surau tu dibuat dari kayu. Memang surau lama lah. Dan time tu, orang tak ramai. Masa Man datang tu, ada 3 saf sahaja dekat surau tersebut. Dan Man duduk di saf paling hujung, paling belakang lah. Sebab apa? Sebab senang nak lari sebelum solat witir.
So dia solat macam biasalah kan, imam kat depan, dia kat saf ketiga, Allahu Akbar, mampu ikut Allahu Akbar. Solat isyak, solat tarawih pukul 9 suku. Time tu tengah tarawih rakaat yang keempat. Rakaat yang keempat, tiba-tiba Man rasa penat. Maybe sebab berbuka makan banyak, dia rasa macam uish, tak lagat lah nak teruskan tarawih ni. So dia decide apa? Dia decide dia nak duduk jap, dia nak biar imam solat semua dulu, nanti dia sambung witir. Dia nak rehat 4 rakaat. So masa orang lain semua bangun berdiri nak angkat takbir untuk rakaat yang kelima, Man duduk je. Dia duduk bersandar, pandang kiri kanan orang tengah solat. Dari tempat Man duduk ni, dia boleh nampak iman tak dapat dimiliki, iman tak dapat diwarisi oleh ayah yang bertakwa. Itu lagu. Sorry gang, gurau. Lama tak gurau korang ni. So dari tempat Man duduk ni, dekat depan dia boleh nampak lah imam tengah angkat takbir. Allahu Akbar. Lepas tu makmum dia semua Allahu Akbar. Man dekat belakang duduk macam gini. Tengok je kiri kanan. Nak solat malas, campur kenyang, campur penat. Tengah diorang solat, Man ni perhati seorang-seorang jemaah yang kat depan. Dia perhati ada pakcik bongkok, ada budak-budak, ada pakcik yang terselitkan plekat. Dia perhati seorang. Dan ada satu tahap, ada satu part, dia ternampak seorang makmum yang solat di hujung sekali. Macam tadi aku cakap 3 saf kan. Saf yang ketiga, tempat hujung sekali, dia seakan menarik perhatian Man untuk pandang ke arah orang tu. Orang tu duduk betul-betul di sebelah dinding kayu masjid tersebut. Macam contoh, inilah aku orang tu kan. Okay, aku solat, ni ada dinding kayu, sebelah ni ada tingkap. Tingkap nako yang seruk-serap tu. Masjid lama kan. Tingkap nako. Tapi orang ni macam pelik sikit time tu. Dia pelik kan. Apa yang pelik? Peliknya, makmum tu merupakan makmum tua. Dia pakai baju putih, pakai jubah lah senang cakap. Tengah solat pakai jubah, rambut dia putih, pakai serban. Muka dia memang cakap muka macam muka orang tua yang ada gerutu-gerutu tu kan. Tapi yang peliknya, masa tengah solat tu, tangan pakcik tua makmum yang duduk kat ujung sekali ni, tangan dia seakan macam tengah solat ni. Solat tangan dia macam ni. Entahlah dia buat apa. Nak cakap dia berenang, takkanlah berenang atas darat. Tapi tangan dia macam tu geng. Tangan dia seakan-akan macam menggelipas. Macam tengah buang lalat, macam tengah halau nyamuk. Tapi yang seramnya bukan dekat makmum ni. Yang seram bukan dekat pakcik tu. Tapi yang seramnya apabila Man ternampak sesuatu. Man nampak sesuatu yang menyebabkan segala bulu-bulu, bala-bala, bili-bili di badan dia naik geng. Man nampak apa? Man nampak sebelah pakcik tadi aku cakap ada tingkap, dan di sebalik tingkap tersebut seakan ada satu susuk tubuh. Susuk tubuh tu buat apa? Susuk tubuh tu seakan tengah mengganggu makmum tua tadi. Susuk tubuh ni berada di balik tingkap nako yang aku cakap tadi. Ni pakcik tu, ini ada dinding dengan tingkap kan. Benda tubuh tu dekat bahagian sini. Dia buat apa? Dia dengan rambut panjang, dengan berbaju putih dan bermata merah, dia tengah pegang tingkap nako tersebut sambil tangan dia menjolor ke dalam tingkap macam tu. Dan masa tangan dia macam ni, Man dapat nampak mata dia merah menyala tapi ditutup oleh rambut. Dia tengah main macam ni dengan pakcik tadi. Dan time tu baru Man perasan yang pakcik tu bukan tengah libas nyamuk, bukan tengah libas lalat. Pakcik tu tengah libas tangan makhluk yang ganggu dia. Makhluk tadi macam ni, pakcik tu apa lagi? Padan ke kau? Starlight. Pam. Tapi yang pelik kat sini, pakcik makmum tua ni, dia relax je geng. Dia memang halau makhluk tu macam gini kan. Dengan kuku dia panjang, warna hitam. Pakcik tu macam gini je.
Orang lama kot aku rasa. Kalau aku ada benda dah macam gini, aku ambil tangan dia, aku ikat biar tak boleh keluar. Riak. Bulan puasa kau boleh lah riak, Ikmal. Cuba tak puasa. Tapi ada satu benda jadi, geng. Masa benda tadi tengah melambai-lambai kacau makmum tersebut, tiba-tiba dia tengah lambai-lambai, dia stop. Dia tarik tangan dia pegang tingkap. Dan dia pandang ke arah Man. Dia pandang sambil kepala dia macam gini. Tangan dia menggeletar dekat tingkap-tingkap tersebut. Dan ternampak mata dia yang merah. Dan di sebalik rambut dia yang panjang, nampak dia seakan tersenyum. Man yang nampak benda tu pandang direct ke arah diri dia, member terus pandang bawah, Habib. Pandang bawah, tutup muka, berzikir. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Takut, geng. Takut. Kalau aku nampak pun, aku lari, geng. Man ni zikir. Sampailah part makmum yang lain semua bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Masa Man tengah tutup muka macam ni, takut-takut tu, tapi disebabkan makmum lain semua dah settle solat, dia macam berani sikit. So dia buka sikit tangan dia, dia pandang ke arah cermin tadi. Dan ternampak di bahagian cermin tadi yang di mana ada lembaga tengah senyum macam gini. Lembaga tersebut hilang. Dan yang paling misteri, bukan sahaja lembaga tersebutnya hilang. Pakcik makmum yang serba putih tadi pun tak ada dekat tempat dia solat. Tempat dia solat tu kosong. Siapa pakcik tu? Apa benda yang lambai-lambai tu? Dan betul ke waktu puasa tak ada hantu? Seram tak? Seram tak? Tadi cerita yang pertama, diganggu time solat. Cerita yang kedua lagi rare, geng. Nak tahu? Nak tahu? Mestilah nak tahu. So, cerita yang kedua ni berlaku dekat masjid juga. Berlaku time tarawih juga. Tapi cerita kali ni bertajuk Tandas Masjid. Melalui tajuk je dah tahu dah cerita ni seram dekat mana. Tajuk je dah ada spoiler. Tapi aku nak cerita juga. Cerita ni diceritakan oleh salah seorang sahabat tim puaka kita juga. Nama dia Lapis. Lapis bin Mat Siap. Korang jangan gelak, geng. Tu nama orang. Aku bukan buat nama orang ni. Nama dia memang Lapis, geng. Aku tak tipu. Nama dia seakan-akan kuis lapis. Kuih lapis, kerepek. Tapi memang dia, nama dia Lapis bin Mat Siap. So, cerita dia macam gini, geng. Benda ni jadi lebih kurang dalam dia cakap 3 tahun lepas. Dan terjadi di salah sebuah masjid di Terengganu. Dan merupakan masjid yang agak terkenal lah dekat Terengganu. Kira macam masjid besar lah. Macam aku cakap tadi, cerita ni jadi 3 tahun lepas. Di mana waktu tersebut, orang tengah tarawih. Tengah relax tarawih. Tapi tiba-tiba si Lapis ni, dia kena sakit perut. Kena senggugut orang cakap. Maybe sebab makan banyak ke, angin ke, tak tahu. Tapi time tu, tiba-tiba dia rasa nak terkucil. Tapi time tu, dia still dapat kontrol lagi, dia cakap. Sebab benda tu macam datang tak datang lah. Contohnya, kita sakit perut ni. Tiba-tiba datang angin sejuk, tu rasa macam nak terkeluar. Bila angin tu datang, terus rasa okey balik. Lapis time tu macam tu. Benda ni datang tak datang. Tengah solat tarawih, dia rasa macam perut dia ni, ada benda tak kena. Dekat lubang senang cakap punggung dia nak muntah lah. Senang cakap kalau ada member dia picit dia punya pinggang, terus terkeluar air selupi.
Astaghfirullahalazim. Apa samakan dengan makanan? Tapi betul geng, aku tak tipu. Tapi time ni, Lapis ni memang ada orang cakap pegangan dia tak nak pergi toilet. Kenapa tak nak pergi toilet? Satu, sebab rugi tarawih. Kalau pergi toilet, confirm dah terlepas banyak rakaat. Yang kedua, sebab masjid ni, toilet lelaki dia berada betul-betul di sebelah bilik jenazah. Di mana dekat bilik jenazah ni, terkumpulnya kain kafan, terkumpulnya keranda, terkumpulnya kapur bagus. Memang tempat-tempat persiapan orang matilah. Memang tempat tu digunakan untuk persiapan orang mati. Nak mandikan dia ke, nak siapkan dia, nak kafankan dia, semua dekat situ. Dan tempat tu berada betul-betul di sebelah toilet lelaki. Dan si Lapis ni cakap, dia seakan ada satu fobia lah. Dia takut dengan apa? Takut dengan dalam orang pakai angkat jenazah tu? Pelamin orang kahwin. Keranda. Dia takut dengan keranda. Dia cakap kalau dia tengok keranda, dia rasa macam jantung dia boleh jatuh lah geng. Tapi disebabkan hari tu memang dia tak boleh tahan. Orang cakap memang dah bucu-bucu dah. Memang orang cakap kalau terbersin, bukan setakat keluar hingus geng. Kalau terbersin, terkeluar semua isi-isi. Time tu memang dia tak dapat tahan dah. So tiba-tiba dia jadi berani geng. Berani nak pergi toilet. So nak tak nak, dia habiskan 2 rakaat tarawih. Dia terus bangun, dia terus keluar daripada tempat solat. Nak pergi toilet ni, kena jalan jauh sikit. Taklah jauh sangat, lebih kurang dalam 50 meter je. Tapi sunyi lah geng. Sebab apa? Sebab semua orang dalam masjid. Tiba-tiba kau nak pergi toilet. Kena lalu pula sebelah bilik mayat. Memang sunyi lah geng jadinya. Then dia jalan bawah orang cakap bawah tempat laluan tu kan. Jalan. Ada nampak papan tanda bilik jenazah. Member dah naik bulu roma. Depan bilik jenazah ada tandas. Nak tak nak kena lalu juga bilik jenazah. So member jalan. Ternampak di sebelah kanan dia ada sebuah bilik. Tapi yang malangnya geng, bilik tu, aduh sakit tangan aku terpukul dinding. Tapi yang malangnya geng, bilik jenazah tu hanya dilindungi oleh grill sahaja. Pintu hilang geng. Tak tahulah siapa curi pintu bilik jenazah ni, tapi ada grill sahaja, pintu hilang. Maksudnya kalau kita melintasi depan bilik jenazah tu, kita terus boleh nampak ada apa dekat dalam. So dia pun melintasi depan bilik jenazah tu, mata dia gatal nak jeling ke dalam. Dia jeling ke dalam je, nampak di bahagian betul-betul tepi bilik jenazah tersebut ada satu keranda. Keranda tersusun elok. Member terus naik bulu roma geng. Tapi nak tak nak, dia lupakan. Dia terus ke depan sikit. Sebab apa? Sebab ada benda lagi mustahak daripada keranda. So dia lupakan keranda tu. Dia jalan. Dia masuk toilet yang berada di sebelah bilik jenazah tersebut. Dia masuk, dia kunci pintu, dia settlekan apa yang patut. Memang time tu bunyi, lebih kurang bunyi prok-prek lah geng. Setelah menarik nafas lega, tiba-tiba ada sesuatu yang jadi. Member ni tengah tekut-kerut. Dah lega. Baru nak cebok. Tiba-tiba dengar dekat pintu toilet dia diketuk. Si Lapis ni buat bodoh lah. Dia lah tengah nak basuh kan, takkan nak cakap pula. So dia macam buat bodoh, dia terus suara air, dia basuh. Dan lagi sekali bunyi ketukan. Dalam hati Lapis ni cakap, kau bodoh dah dengar orang pasang air dalam toilet, kau nak masuk juga apa hal? Kau nak tolong basuh aku punya ke? Dan Lapis ni pun sound lah sikit, ada orang ni, pergilah tandas lain. Dan senyap sekejap, Lapis terus sambung cuci. Dan sekali lagi bunyi ketukan. Tapi ketukan ni lagi kuat daripada yang first dan second.
Terus member ni berang kan, dia bangun, dia ikatkan plakat, dia kilas. Kalau tadi masa nak berak, muka macam Groot. Dah berak terus muka garang geng. Inilah orang cakap manusia. Dan tu dia rasa macam nak bergaduh lah. Sebab apa? Yelah, orang tengah cuci berak ni, kau ketuk-ketuk pintu. So dia terus ikatkan plakat, dia terus turun daripada tempat berak tu, dia buka kunci, pak, dia tarik pintu, pret. Bila dia tarik pintu geng, dia terus anjak ke belakang. Kenapa? Sebab betul-betul di hadapan pintu dia ada keranda yang dia nampak dekat bilik jenazah tadi. Dia buka pintu toilet, dekat atas lantai tu ada sekujur beranda pula. Sekujur benda apa lah nama dia? Ada sekujur keranda atas lantai. Macam aku cakap tadi, member ni fobia dengan keranda kan. Dia nampak keranda, gugur jantung dia. Dia terus ke belakang, dia pegang yang flash tu, dia dah takut dah, dia pandang bawah. Dalam hati takut. Tapi dia terfikir juga, ni orang bodoh mana nak prank aku ni? Ni ada orang nak prank aku ni. Aku tahu ni orang nak prank aku ni. Terus si lapis ni jerit, "Oi, Sekmong nak ngenak aku kok. Sekmong nak ngenak aku kok." Oh, tu bahasa Terengganu. Aku tak pandai sangat. Tapi apa yang dia tulis macam tu lah. Dia cerita cakap macam tu. Dalam bahasa kita, korang nak kacau aku dia cakap kuat-kuat dekat toilet tu. Nak biar orang-orang yang kacau dia ni dengar. Tapi senyap sunyi kan. Tak ada bunyi tapak kaki. Selalunya kalau toilet, kalau orang berjalan, mesti bunyi air kan. Tapi tak ada bunyi apa-apa. Senyap sunyi. Yang ada bunyi imam tengah baca surah daripada kejauhan. So nak tak nak, dia pun slowly jalan ke depan. Dia hulurkan kepala daripada pintu toilet tu. Dia pandang kiri kanan. Kosong, tak ada orang. Keranda dekat bawah. So dia slowly dia langkah keranda tersebut. Dia langkah sampai keluar ke toilet. Bila keluar ke toilet je geng, dia pergi ke arah bilik jenazah tadi. Dia pandang ke dalam dan dia ternampak keranda elok je dekat tempat tu, tak tergusik langsung. Jadi keranda siapa yang dia nampak dalam toilet tu? Dan dia pelik, dia pusing ke belakang, dia pandang tandas tadi. Keranda hilang geng. Time ni dalam hati lapis ni rasa nak marah lah. Rasa macam, wish, ini mesti ada orang prank aku ni. Tapi ni kalau orang prank, mesti dia ada dalam toilet ni lagi. Sebab aku tak nampak dia keluar. Time ni curiosity si lapis ni memang tinggi lah. Tapi dia tak fikir hantu kan. Dia fikir apa? Dia fikir orang yang sorok keranda tu. Orang tu still ada dalam toilet tu. So apa? Dia masuk toilet, dia pandang kiri kanan. Dia cakap, "Weh, kau budak muda mana yang kacau aku ni? Kau tak tahu ke aku siapa? Nama aku Lapis bin Maksiat tau." Weh, kalau aku dalam toilet tu, aku kacau dia, dia sebut nama aku dah gelak geng. Tapi malangnya time tu, suasana sunyi sepi. So dia pun jalan ke arah toilet satu-satu. Dia tolak pintu tandas. Pam, pintu yang pertama kosong. Pam, pintu yang kedua kosong. Tandas tu ada 4 pintu je. Pam, pintu yang ketiga kosong. Dalam hati dia rasa, ini yang keempat ni, siap lah kau kena kau, aku dapat kau, aku jentik halkum kau, tembus sampai ke tengkuk. Dia cakap macam tu dalam hati. So dia pun pergi kat pintu yang keempat. Dia tolak. Masa dia tolak tu geng, seakan pintu tu dikunci. Dia tolak tapi macam seakan pintu tu dikunci, tak boleh tolak. Time tu memang happy lah si lapis ni. Sebab apa? Sebab dah jumpa dah orang yang kacau dia dalam toilet ni. So dah apa dia ketuk. Weh, keluar. Kau dah tak boleh keluar mana ni. Kau keluar sekarang, kau hadap aku. Jangan sampai aku pecahkan pintu ni. Wah, member dah siap berak. Memang garang bang pula geng. So dia ketuk pintu tersebut. Sampailah tiba-tiba masa dia ketuk tu, pintu tu tiba terbuka sendiri. Member pong. Pintu tu slowly terbuka. Kreng. Dan bila terbuka,
ternampak di dalam tandas tersebut memang ada orang. Tapi orang tersebut pakai baju putih, seluar putih, mulut dia warna hitam. Muka dia seakan seorang muka orang tua yang cengkung gila dan ada urat warna biru. Paling seram, mata dia hitam. Mata dia ni seakan tak ada biji mata. Dia buat apa? Dia pandang ke depan, mulut tenganga dengan mata hitamnya. Time tu Lapis tak fikir panjang, geng. Lapis terus berlari, geng. Berlari masuk balik masjid, geng. Imam yang tengah solat, dia ingat gajah masuk masjid. Gedugang. Cepat-cepat dia habiskan sembahyang, dia nampak si Lapis termengah-mengah. Dan bila ditanya-tanya, hebohlah kisah Lapis diganggu di tandas masjid. So, that's all. 2 cerita daripada aku. Sebagai ganti lama tak buat video, aku ceritakan 2 cerita untuk korang. Dan korang standby terus. Nanti aku akan terus upload video. Dah dapat kamera office ni, seronok pula nak buat video. So, korang terus standby, terus nantikan story puaka daripada aku. Thank you, geng, sebab sudi menanti aku walaupun lama aku tak update video. Bagi yang baru join, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Bagi yang lama join, tolong, geng, tolong aku share cerita ni dekat IG, dekat Facebook, dekat Twitter. Jangan lupa tag aku, Ikmal Hanif. Jangan lupa hashtag kita, Team Puaka. Tolong, geng, naikkan balik channel aku. Aku bukan sengaja, geng, tak buat video. Kamera aku kena jual, geng. Nak beli ayam golek punya pasal. So, that's all for tonight. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Nantikan next story puaka. Ciao.